Jadi Rasulullah tegur lelaki ini, jangan makan pakai tangan kiri, makanlah pakai tangan kanan, mudah aja. Lelaki ini kata tak boleh, aku nak makan tangan kiri Pak. Dalam hadis itu kata, bila Rasulullah kata 2 kali, dia tak nak ikut, tangan kirinya terus tak boleh bergerak. Pasal dia engkar depan-depan Rasulullah. Bukan masalah adanya Rasulullah di depan dia sebagai Nabi yang membetulkan dia adalah satu kemuliaan sebenarnya. Patutnya dia ambil dari Rasulullah, memohon ampunan pada Allah, doakanlah untuk aku ya Rasulullah agar Allah ampunkan aku dan masukkan aku ke dalam syurga. Sepatutnya begitu. Tapi kerana dia tak sedar bahawa depan ini adalah Rasulullah, dia ingkar atas perkara yang mudah saja. Apa yang nak pakai kanan? Bila Rasulullah datang, pasal taat pada Allah dan Rasul itu. Ini sifat yang kita disediakan. Jadi kalau kita tak buat, kita kena minta ampun pada Allah. Sama juga bila kita tengok pada orang lain, bila kita tengok orang tak buat, kita beritahu dia bahawa kamu buat, Allah akan mengampunkan kamu. Perspektif kita itu macam itu. Dan dalam kepala kita ni adalah kebaikan sepanjang masa. Sebab kalau kebaikan, Allah akan balas di dunia lagi, tak payah tunggu akhirat. Kalau kebaikan, ingat macam tu. Tapi kalau kita buat jahat, Allah bayar cash. Pasal apa cash? Pasal hadis dan Quran ada depan mata. Sama macam Rasulullah ada depan lelaki tersebut. Yang kata Rasulullah, beruntung orang yang melihat aku, orang yang sama dengan aku. Sekali Rasulullah bilang. Lepas itu kata Rasulullah, beruntung orang yang beriman pada aku dan tidak melihat aku. 7 kali Rasulullah bilang. Jadi sebenarnya kalau kita boleh dan kita dibenarkan dan memang itu kena berlaku, kenapa kita tak buat? Apa dia? Kita bertawassul dengan kebaikan. Ya Allah, bagi aku sembahyang subuh, aku penat, aku bangun dia aku sembahyang subuh. Ya Allah, kau perkenankanlah hajatku. Apa hajatnya? Permudahkanlah urusan hidup, naikkanlah pangkat, berilah rezeki yang halal ya Allah, berilah kemudahan, angkatlah duka cita ini, apa-apa saja. Kenapa kita tak buat? Kita mesti buat. Pasal apa mengingatkan kebaikan? Adakah jadi riak? Tidak. Tapi nak menunjukkan bahawa kita bergantung kepada Allah dan kita yakin kebaikan yang dibuat ni Allah bagi terus kepada kita. Sebab itu yang dikenaki. Sebab itu ada ilmu-ilmu hadis fadail yang itu bersedekahlah, berkata baiklah. Tidak ada jangkitan, tidak ada sialan. Yang ada adalah al-fa'lu. Sahabat tanya, apa dia al-fa'lu ya Rasulullah? Al-fa'lu itu adalah kalimah yang baik yang diucapkan pada sahabat kita, pada anak-anak kita. Sebab itu sumpah selanas pun tak boleh keluar. Sikit-sikit celaka, sikit-sikit sial, sikit-sikit babi, tak boleh. Dia sikit-sikit yang ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang mukaddam, seorang hafal zaman Sayyidina Ali, tuan dia beritahu, kalau kau dapat duit banyak ni, apakah bebaskan engkau? Dia pun jumpa Sayyidina Ali, dia kata, wahai Sayyidina Ali, aku rasa muslim kerana aku nak dibebaskan tapi aku tidak diberi apa-apa. Aku tak ada sumber nak bebaskan diriku. Kata Ali, hendakkah aku ajarkan kepada kamu beberapa kalimat yang apabila kamu baca, Allah SWT akan memberikan jalan keluar untuk kamu. Dia kata apa dia? Dia kata ini yang Rasulullah ajarkan kepada aku. Allahumma akfini bihalalika an harami wa aghnini bifadlika amman siwa. Allahumma akfini, ya Allah ya Tuhanku, cukupkanlah, akfini, cukupkanlah aku bihalalika, dengan perkara-perkara yang halal, dan jauhkan aku daripada yang haram. Wa aghnini, dan kayakan aku bifadlika, dengan kelebihan yang kau berikan kepada aku, yang tidak ada satu pun boleh menandingi kelebihan yang ada padamu ya Allah. Mukaddam dia kata, aku baca doa ini pagi dan petang, Allah SWT memberikan jalan keluar sehingga aku dibebaskan daripada menjadi hamba.
Apa yang saya risau, tuan-tuan? Kita tak berjaya mengaitkan Quran, kebaikan dan kehidupan dengan bagus. Sama ada kita baca Quran, kita kata lagi dah baca Quran, habis. Ataupun kita kata buat kebaikan, tapi kebaikan ni akhirat kita baru dapat. Bila kita tak sedar benda itu, kita juga terus dengan kejahatan dan keburukan, dan itu tidak bagus untuk kita. Betul Allah kata, yang bagus adalah amal soleh yang boleh diteruskan. Saya beberapa minggu lepas, saya nak pergi sembahyang subuh di masjid. Daripada simpang rumah saya nak seberang tu, lampu hijau, saya pun nak seberang. Dan saya kena break terkejut. Kerana tiba-tiba saya ternampak ada satu motor, bapaknya, depan dia itu anak motor, depan dia anak umur barangkali 6-7 tahun, belakang dia barangkali 10-11 tahun. Dia lintas. Jadi saya break. Saya punya fikir, kalau bapaknya seorang tak apa, tapi kalau anak depan dan belakang ni ditakdirkan berlaku apa-apa, yang berdosa waktu itu adalah bapa dia yang buat kontrol. Langgar lampu merah ni, tuan-tuan tengok dalam Quran, tak ada satu pun kata haram. Dan ada satu ayat yang beritahu, Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Taatlah kepada Allah. Yang kita sebut amal soleh ni adalah Allah. Dan taatlah pada Rasul. Yang kita sebut tahulah harapan pada amal soleh ni adalah Rasul. Wa ulil amri minkum, dan juga pemerintah-pemerintah kamu. Selagi mana mereka itu tidak mengajar kamu kepada maksiat atau marah kamu kepada kezaliman dan maksiat, taat pada mereka. Apa kata ulama? Melanggar tiga-tiga ini adalah haram. Kalau cari langgar lampu merah dalam Quran tak ada. Tapi kalau langgar lampu merah sebab tak taat pada pemerintah, hukumnya adalah lampu merah ni JPJ punya hukum kan. Merah kena berhenti, kuning kena bersiap sedia untuk berhenti. Bukan tekan lagi supaya laju. Kuning. Kita punya mentaliti merah berhenti. Kalau kuning, bagi warning siasat, angkat lampu 3-4 kali. Jangan kau berhenti situ. Kau baik berhenti, aku tak nak jalan untuk bersiap. Kuning bersiap sedia untuk berhenti. Dan hijau baru jalan. Jadi bila hijau kita jalan, depannya ada 3 orang ni. Ini adalah amal soleh yang cukup tak bagus, yang cukup tak soleh. Satu amal yang cukup tak soleh. Kalau kita langgar dia, kita susah dan dia juga susah. Dan yang paling malang adalah ahli syurga yang ada depan dan belakang, yang sepatutnya dia menjaga. Tuan-tuan, bila saya sebut ahli syurga ni, apa signifikan ahli syurga ni? Doa ahli syurga ni makbul. Kalau kita sakit, panggil ahli syurga datang, tolong doakan kepada Allah sebab kamu ahli syurga. Kalau kita susah, minta dia doakan. Tapi kita, budak-budak apa tahu, aku dulu makan garam. Garam banyak makan, tapi neraka pun dalam masuk, pasal dosa dah banyak. Kita tak unleash the potential. Maksud saya, kita tak ambil peluang ni betul-betul. Sebab itu kalau orang alim ada dekat depan, apa kita kata, Ustaz tolong doakan saya? Kenapa perlu Ustaz doakan? Pasal baqiyatus salihat khairun amala. Amal soleh itu banyak yang boleh kita harapan. Kalau kita jumpa orang alim, duduk dengan orang alim, pasal apa? Pasal amal soleh itu boleh. Kalau ada anak kita yang belum balik dan dia ahli syurga,
akibatnya adalah diterima Allah. Jadi kita jangan lupa ni tuan. Dan kita baca kita tak perasan, jadi kita tak ada motivasi nak buat baik. Dan kita juga tak ada motivasi untuk jangan buat tak baik. Jadi bila bukan tak doa begitu, minta kepada Rasulullah, minta kepada adik-adik baca doa ni. Begitu juga Abu Umamah duduk dalam masjid sama Rasulullah, tak keluar masjid. Rasulullah tengok, kenapa Abu Umamah tak keluar masjid? Dia kata, wahai Rasulullah, aku berada dalam keadaan duka cita yang amat sangat, dan aku punya hutang yang banyak. Apa kata Rasulullah? Kamu bacalah doa ini. Doa tadi imam kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Bacalah pagi dan petang, kata Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta perlindungan daripada duka cita dan juga lebah, sengsara, hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, rasa lemah dan rasa malas. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhli, jauhkan aku daripada rasa takut dan rasa bakhil. Tak nak buat baik, rasa tak seronok nak buat kebaikan, kedekut dengan jasa baik kita. Wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Aku minta perlindungan, ya Allah, selesaikanlah, dapatlah aku keluar daripada hutang-hutangku, dan juga aku menjadi paksaan. Aku jangan tidak dipaksa oleh orang lain. Dia orang berhutang ni, kalau tak boleh bayar, kan maruah ni hilang. Dia kena paksa, saya bagi awak 3 hari. Awak tak saya 3 hari, jaga rumah awak saya simpan cat, sebagai contoh. Kan? Rasulullah suruh baca doa ni pagi dan petang. Kata Abu Umamah, dia kata betul, bila aku beramal dengan ayat, dengan doa ini pagi dan petang, hilang perasaan duka cita aku, sehingga aku boleh menyelesaikan hutang-hutang itu dengan baik. Yelah, kalau duduk masjid nak selesai hutang macam mana? Pasal apa? Pasal duka cita. Kalau dah hilang duka cita, Allah bagi ilham, dia pergi usahakan, Allah bagi dia rezeki. Dan rezeki itulah yang menyelesaikan hutang-hutang dia. Kalau kita tak perasan kata-kata khazanah ini, kita akan terlupa nak beramal dengan ayat-ayat macam ni. Ayat 48, 47. Dan ingatlah pada hari ketika kami menerbangkan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan kami tidak akan tinggalkan seorang pun daripada mereka. Allah cerita ayat ini, tuan-tuan. Allah nak beritahu kepada kita, kita kena tahu bahawa akan sampai saat di mana Allah akan terbangkan gunung-gunung ini. Maksudnya gunung ini akan diratakan. Dan manusia menyangkakan bahawa satu dulu ketika bumi ini ada gunung-gunung, tetapi sekarang bumi ini sudah diratakan, Allah kumpulkan semua manusia waktu itu, dan tidak ada seorang pun yang tinggal. Allah nak suruh kita fikir begitu. Pasal apa ayat ini datang? Sebab Allah nak beritahu dalam keadaan begitu nanti, yang kamu bawa adalah amal soleh kamu, bukannya harta, bukannya anak-anak. Allah suruh kita fikir begitu. Nombor 48 kata, ayat 48, wa ulidu ala rabbika safa, dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Bawa kepada Allah. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Persaksian ruh sebelum kita dilahirkan, ruh ini dipukul, dibawa kepada hadapan Allah. Pertama Allah tanya pada ruh ini, apakah kamu mengaku aku sebagai Tuhan kamu? Dia mengatakan bala. Benar ya Allah, engkau sebagai Tuhanku. Barulah ruh ini dimasukkan ke dalam perut ibu-ibu, barulah lahir. Jadi Allah kata, pada hari ini kamu didatangkan kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali.
kebanyakan kita, bahkan kata Allah, kamu menyangka bahawa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu bangkit untuk memenuhi perjanjian itu. Ramai manusia yang tak sedar bahawa perjanjian itu berlaku. Bila dia tak sedar perjanjian itu berlaku, dia mengingatkan bahawa dia tidak perlu memenuhi perjanjian tersebut. Jadi Allah Ta'ala beritahu ayat ini, kamu dulu beratur depan aku, pada hari ini kamu akan dikembalikan kepada aku, kamu akan dihisap semula, dan kamu kena tahu perjanjian tersebut, kerana sekarang ramai manusia sangka dia tidak akan dikembalikan kepada Allah. Ataupun dia tahu dikembalikan, tapi dia tak boleh merasakan. Dia tak macam, tak boleh nak visualize. Macam mana? Yang Allah Ta'ala beritahu. Ayat 49. Dan diletakkan kitab catatan amalan lalu, engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Bila Allah panggil kita duduk depan semua sekali, Allah bukakan kitab, Allah beritahu kepada kita apa yang kita dah buat. Orang-orang yang buat dosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan apa orang yang buat dosa ni kata? Dia kata apa? Betapa celakanya kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya dalam kitab. Kita tak tahu apa yang dah tulis ni, tuan-tuan. Tapi yang bagusnya Quran dia beritahu. Orang yang beriman, orang yang yakin dengan amal saleh, dia buka kitab ni, dia tengok buku laporan, dia lapang saja. Sebab Alhamdulillah banyak saving. Orang yang buat dosa, contoh kita pergi makan dekat restoran kan, kita makan tak banyak-banyak, tiba-tiba datang bil 1000 lebih. Kita mesti terkejut, kita akan cek sesuatu. Ni apa? Ni apa? Ni apa? Apa pasal charge ni? Apa pasal GST? Kan GST tak ada sepatutnya. Mana nombor pendaftaran, macam-macam kita cari hal. Sebab apa? Sebab kita terkejut tengok angka. Mahal sangat bil ni. Ni kalau berceramah ada rugi. Tak kita tahu. Celakalah dia kata, betapa celakanya kami kerana apakah kitab yang begini sehingga tidak ada satu pun yang tertinggal, sama ada kecil dan besar, melainkan tercatat semuanya di dalam itu. Dan mereka mendapati semua yang telah mereka lakukan tertulis dalam kitab tersebut, dan Tuhan tidak menzalimi seseorang pun. Tidak ada seorang pun yang buat kebaikan tidak dicatat oleh Allah, dan tidak ada orang juga yang buat kejahatan, melainkan semuanya ditulis dalam kitab tersebut. Dan bagi orang-orang yang berdosa, dia akan mengatakan betapa celakanya kami. Ini dialog ni tuan-tuan, satu dialog yang Allah beritahu bahawa inilah dialognya nanti yang akan berlaku di akhirat. Aku beritahu pada kamu siap-siap. Ayat 50 Allah Ta'ala sebut, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah daripada golongan jin, maka dia menderhakakan perintah Tuhannya. Layakkah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain daripada aku, padahal mereka adalah musuhmu, kata Allah. Allah bawa ayat 50 ni kerana di atas tadi Allah beritahu bahawa ramai manusia dikelirukan oleh syaitan ini dengan meletakkan harta dan juga anak-anak sebagai penyelamat mereka, dan meletakkan harapan palsu, menggoda manusia supaya meletakkan harapan palsu kepada al-mal wal banin. Jadi Allah beritahu dalam ayat ini, ketika kami suruh iblis berilah hormat kepada Adam, semua yang lain memberikan sujud kepada Adam kecuali iblis. Jadi Allah beritahu
Orang ini adalah orang yang berhaka kepada Tuhan. Jangan ambil iblis ini sebagai pemimpin kamu. Jangan sekali-kali ambil dia sebagai pemimpin kamu. Padahal mereka ini adalah musuh. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang saleh. Apa pasal disebut begitu? Orang yang banyak buat dosa, orang yang tidak bertuhankan Allah. Orang ini bertuhankan iblis. Jadi kata Allah, kenapa kamu menggantikan aku dengan iblis? Ayat ini maksudnya, ya Allah, aku tak gantikan kau, tapi perbuatan kamu adalah bertuhankan iblis. Kalau kamu bertuhankan Allah, ini perbuatannya. Kalau kamu bertuhankan selain daripada Allah, ini perbuatannya. Jadi payah ni tuan-tuan kalau kita nak sebut ni. Saya jumpa dengan seorang, saya pergi makan dekat di kayu. Saya nak balik, Syakir, masa apa? Perempuan panggil saya. Oh, saya tengok ni. Tidak, saya kata. Dalam persamaran lah, bukan nama sebenar. Tidak. Sejak bila jadi ustaz ni, saya kata. Jadi ustazah. Sejak bila jadi ustazah ni? Taklah. Pasal dia dah pakai tudung elok lah. Dulu masa zaman universiti, dia ni memang seksi lah. Kita yang tengok ni seksa je. Tapi sekarang dah bertukar lah. Dah pakai tudung semua elok. Oh, saya boleh jadi ustazah ni. Oh, taklah. Tak boleh lah, kita tukar. Okay, saya kata Fikri dah tahu. Fikri pun nama sabaran, bukan nama sunnah. Dia kata ni Fikri lah semua ni. Wah, ini dia pada mana? Daripada kuliah. Kuliah mana? Al-Qulub. Dulu Dina nama samaran ni, nama surau payah ingat. Nama tempat karaoke, kelab malam itu dia ingat. Kalau kita nama surau, dia payah ingat. Sekarang ni Sabah pun dia ingat. Baru ni semayang kerana, dia pula teks kat saya. Ini semayang kerana kat masjid. Wah, bagus aku bilang, taubat dekat saya kata. Yalah, dia kata. Lepas semayang kerana tu dia boleh bercakapkan lagi. Wah, saya kata hebat. Dia maknanya dia dah ada kesedaran. Dia kata ni lah Fikri suruh. Satu hari saya jumpa dia kan, husband dia. Wah, saya kata Fikri kau hebat. Jadi bercinta sama universiti dulu kan, sekarang dah kahwin. Macam mana kau buat? Dia kata saya tu hari-hari baca Quran nanti. Hari-hari baca Quran. Pas semayang, kalau dia tak semayang pun kadang-kadang dia tengah buat kerja lain, saya baca hadis tu buat-buat. Baca Quran tu buat-buat. Dan suruh dia dengar juga. Bertahun-tahun saya buat. Tak ubah juga dia. Tapi macam mana ubah? Apa doa kau baca? Dia doa ni. Saya kata share lah supaya kita boleh share dengan kawan. Saya dah baca hadis, satu hari saya panggil dia. Terus dia. Dia pun baca hadis. Dia kata sekarang ni, kau nak ubah ke tak nak ubah? Dia diam, tak jawab. Kalau kau tak nak ubah juga, saya tambah seorang lagi yang pakai tudung. Punya banyak hadis Quran saya baca, dia tak pernah menangis. Bila saya kata nak tambah seorang lagi, dia menangis terus. Rupanya doa tu paling mujarab, dia kata. Esok tu dia terus tukar. Hadis Quran saya baca betul tahu tak masuk ke hati dia. Dia kata tak tambah semua lagi, masa tu masuk ke hati dia. Oh, dia kata itu rahsia penting. Jadi kita boleh cerita ke orang semua, kalau ada benda pakai doa tu. Itu pun doa juga. Kalau awak tak nak tutup aurat, saya kena cari dah seorang lagi yang tutup aurat. Saya tak kata cerai, saya cari seorang lagi. Jadi saya ada dua, yang tak tutup aurat, satu yang tutup aurat. Itu kan orang lain, sedara awak juga. Oh, dia kata, ubah tu ada.
tuan-tuan, fixed deposit kita ni. Fixed deposit ni yang boleh menentukan sama ni kita berjaya masuk syurga atau kita kena tarik keluar. Jadi kalau ada anak-anak, isteri kita, kaum-kaum terdekat kita yang tak patuh pada Allah Rasul, kita kena sampai ingat pada dia sepanjang masa. Dia kata, Ustaz, saya dah bercakap dengan dia bertahun-tahun, dia tak nak ikut juga. Jangan bimbang soalan tu. Pasal apa jangan bimbang? Berdosa saya ni, betul berdosa. Tapi berdosa kita tu selepas kita sampaikan kepada dia dengan hikmah. Dengan hikmah. Boleh tak saya cerai kalau saya tak pakai tudung? Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Pasal dulu dah hati dia kan? Dalam syarat tak ambil pejabat agama kata, tak boleh ceraikan dia, tinggalkan dia, tak boleh jaga dia. Ini payahlah Ustaz, saya dah pergi haji pada haji jambut pun dah panjang, serban pun dah besar. Takkan bila keluar isi pakai skirt, tak apalah. Lebih baik berjalan daripada dengan orang lain yang bukan isi kita pakai skirt. Betul tak kan? Betul kan? Betul. Malulah saya Ustaz. Tak apa. Dia nak buat keputusan, kita nak kahwin dulu. Kalau keputusan dah dibuat, dah ambil orang tu pakai skirt, kena jaga dia. Tapi dia tak taat perintah Allah Ustaz. Ya betul, dia tak taat perintah Allah. Kita lah bagi dia taat. Tapi dia tak taat juga, teruskan lagi lah. Tapi kalau saya mati, tak apa. Pasal tu fiksi posisi kita tu. Tapi kalau dia dalam saya dah mati, dia tak juga orang juga, tanggungjawab kita dah lepas. Kerana hari-hari kita baca hadis Quran. Air kalau jatuh atas batu tu, tempat yang sama leku atas batu tu. Sebab itu ayat ini kata, ambillah wal baqiyatus salihatu. Amal salih itu pakai. Ya Allah, aku sedekah ini sikit. Aku dengan khusus nak sedekah, ya Allah. Berilah hidayah kepada isteriku. Khusus. Sebut nama dia siapa? Kalau dua, isteri-isteri. Ya khusus. Bila nak masuk dalam tabung tu, lama sikit. Ambil apa? Samian. Lepas samian, amin ya Allah. Mereka doa. Tuan-tuan, Rasulullah tengah sembahyang. Dulu Rasulullah, sami Allahu liman hamidah. Sahabat pun naik, sami Allahu liman hamidah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Sahabat sambung suara. Habis sembahyang, Rasulullah tanya, siapa yang sambung tadi? Saya ya Rasulullah. Ketika kau baca hamdan katsiran thayyiban mubarakan, aku nampak pintu langit terbuka dan semua malaikat mendoakan kamu. Kita pasal tak nampak apa. Kita tak nampak, kita tak tahu. Bila kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, betapa besarnya Allah sebut orang yang baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wala quwwata illa billah. Malaikat kata apa? Ya Allah, hamba ini menyerahkan segala urusannya kepadamu ya Allah. Allah kata beritahu pada dia, aku akan mencukupkan untuknya dunia dan akhirat, dan aku akan jaganya sehingga tidak mampu syaitan menggoda. Tentang baca doa ni, hasbiyallahu la ilaha illa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca 7 kali panggilan. 9 boleh, 3 boleh, 2 boleh. 7 kali itu disyurkan 7 kali. Baca ya Allah, aku serah semua pada selesai. Contoh pergi kerja balik apa semua, biar Allah jaga rezeki anak-anak. Kena utilize ni. Ini benda-benda kecil-kecil je syar'i, tapi kita tak pakai. Pasal kita banyak ambil harta dan anak-anak ni. Kita lupa nak ambil ayat-ayat ni. Kita lupa nak ambil sedekah-sedekah. Jangan ceraikan.